Dan malam ni kita masih lagi bincang tentang sembahyang orang musafir, iaitu sembahyang jamak dan qasar. Sembahyang orang musafir ni maksudnya sembahyang jamak dan qasar. Di hari ini kita banyak terlibat dengan musafir, jadi sebab itu kita kena tahulah perkara-perkara yang berkaitan dengan jamak dan qasar ini. Jadi malam ni kita akan sambung tentang pada kata pengarang, dan habislah safarnya. Habislah maknanya tamatlah. Tamatlah safarnya, yakni musafirnya. Apakala ia sampai ke watannya. Watan ni mana tempat tinggal yang dia nak tinggal. Itu dia panggil watan. Bukan tempat lahir. Tempat tinggal yang dia nak tinggal dipanggil watan. Dan orang yang nak tinggal di situ dipanggil mustautin. Macam tuan-tuan semua asal Kedah, tapi duduk kat Melawati ni, kan? Nak beli rumah, buat rumah, dah tak nak pindah ke mana, dah duduk sini lah. Kira nak mati pun di sinilah, walaupun mati tu tak tahu kat mana. Boleh jadi mati ke tempat lain, tapi maknanya kita nak menetap di sini. Maka watan kita, Arab panggil watan, ta. Orang Melayu panggil watan. Orang Melayu kan banyak cakap Arab dengan cakap bahasa Inggeris. Watan itu asalnya daripada bahasa Arab. Watan. Bahasa Inggeris pun ada juga orang Melayu cakap. Gostan, Kona, Kelantan lagi banyak. Gostan, orang Kelantan kata Gostan. Gostan tu mana undur, bahasa Inggeris. Jadi banyak begitulah orang Melayu kita ni. Betul-betul Melayunya tak banyak. Ada satu dua. Antaranya Budu. Budu tu Melayu lah. Belacan. Jadi tuan-tuan semua, balik pada sini, jika kembali kepada watan tempat kita nak duduk. Sebaik jejak ke kota atau kawasan bandaran, masa bertolak. Jadi bila kita dah balik, sampai ke tempat sempadan yang kita dah belajar pada kuliah sebelum ini, jadi di situ tamatlah safar kita. Bisa kata macam ni tuan-tuan semua. Ini kawasan Melawati, Qaryah Melawati, Qaryah Masjid Hidayah, kan? Ini kota ni. Kalau dulu dia ada kota. Dulu-dulu sebuah perkampungan ada kota. Di Kelantan, kota Kubang Labu. Kota Raja Jembal. Kota Jembal. Ada kota orang dulu. Kan? Di Johor, kota Tinggi. Kota apa lagi? Dia buat kota. Sebab apa? Sebab untuk mempertahankan tempat itu daripada musuh. Sebab dulu kan perang ni dia jalan darat je. Dia tak ada kod udara semua. Sekarang tak buat kota dah. Tak ada guna buat kota. Kan? Dia punya naik ke atas tu. Main Sukhoi. Kung, pung jatuh. Tinggi kota pun tak jadi. Jadi orang dah tak buat kota. Jadi dulu-dulu dia ada kota. Jadi sekarang ni bila dah tak ada kota, jadi ulama'-ulama' masa kini berijtihad. Antara benda yang kita boleh pakai ialah qaryah. Ada juga pakai macam tu. Ada yang kata majlis perbandaran. Jadi kalau macam tuan-tuan semua duduk di sini, MPAJ. Mana kawasan MPAJ lah. Ada juga, itu perbincangan para ulama' lah. Tapi saya rasa hak lebih senang sikit ambil qaryah masjid lah. Kalau ambil perbandaran tu luas. Kalau MPAJ ni jauh lah, sampai ke Pandan Indah apa semua. Kan? Lambatlah tuan-tuan nak boleh keluar sempadannya. Baik, kita kata ni Qaryah Masjid Hidayah, Melawati. Kita pun musafir daripada Kedah. Kita balik sampai sini, masuk je lepas daripada kawasan kota, putus safar kita. Kita dah tak dipanggil musafir lagi. Maka kita tak boleh dah nak buat jamak, tak boleh dah nak buat qasar. Sebab kita dah tak musafir. Yang boleh jamak dan qasar ni orang musafir. Jadi bila masuk sempadan ni dah tak boleh.
Bukan mesti sampai rumah, dah lepas sempadan. Dia tak kira apa niat kita. Kita niat nak duduk ke, tak nak duduk ke, walaupun kita masuk tu nak ambil barang je. Kan? Kita daripada Kedah, singgah kat rumah, nak buang air besar je. Nak pergi ke Johor pula ni. Tapi masuk dulu ke rumah. Sebab tak puas buang air besar kat Petronas. Nak buang kat rumah juga. Kan ada orang macam tu, dia tak boleh. Dia sanggup tahan untuk buang air besar di rumah dia. Jadi balik ke rumah, habis tamat safar. Kalau dia nak teruskan perjalanan lagi, ke mana tempat tu, dikira safar ataupun perjalanan yang baru. Jadi perjalanan daripada sempadan rumah dia ni, nak pergi ke tempat baru tu, kalau 2 marhalah, boleh jamak qasar. Kalau kurang, tak. Tapi kalau dia daripada Kedah tadi, direct terus pergi ke tempat itu, dia boleh jamak dan qasar. Tak ada masalah. Ini tak boleh kalau dah masuk ke watan dia, mana kawasan tempat kita nak duduk. Jadi selalu orang tanya, saya Ustaz, asal Kelantan, lahir di Kelantan. Saya balik rumah mak saya di Kelantan, boleh tak saya nak jamak qasar? Soalan tu kena tanya tuan-tuan sendirilah. Tuan-tuan balik ke rumah mak ayah di kampung. Tuan-tuan nak duduk ke rumah mak ayah lagi? Nak ambil alih rumah tu kalau dia mati? Tak. Itu nak bagi ke adik-adik. Saya duduk di sini dah. Saya ada rumah dah. Saya dah beli, saya dah buat. Siap dah rumah di Kuala Lumpur ni. Saya tak nak duduk dah rumah mak ayah. Kalau mak ayah meninggal pun adik-adik lah. Saya nak duduk di KL. Saya tak boleh duduk di kampung. Mati kutu. Betul tuan-tuan semua. Lama duduk kat bandar, balik kampung, pening kepala. Malam, gelap je. Jadi macam bandar koboi. Kita duduk di bandar. Malam pukul 12 pun boleh beli air sirap lagi. Kedai mamak buka. Kalau kat kampung nak cari air sirap kat mana malam-malam. Buka sana, buka sini. Tak boleh duduk, kata dia. Oh, tak boleh duduk, tak apa. Dia mana dia nak duduk kat bandar. Jadi dia balik ke rumah mak ayah dia boleh jamak qasar. Dengan beberapa syarat lah. Nanti kita tengok bawah nanti. Tetapi kalau dia masih nak duduk di sana, dia sampai saja di kawasan perkampungan rumah mak ayah dia. Bukan di rumah, kawasan tu. Maka dia dah putus. Musafir dia, safar dia tu dah putus. Dia dah tak boleh jamak dan qasar. Habis selesai. Itu masalah balik ke watan. Sebaliknya, jika tempat yang ia kembali tu bukan watannya, maka hukumnya ada 3 macam. Tempat yang dia pergi tu bukan watan dia. Bukan tempat asal dia lah. Bukan tempat dia nak duduk. Maka ada 3 kes. Ni ringkas je lah. Dia sebenarnya ada lebih kurang 10. 10 masalah. Intiha'us safar. Itu kitab salah. Kemudian cerita pula. Tapi yang disebut di sini dia ada 3 masalah. Masalah yang pertama, jika niat hendak berhenti terus, niat iqamah di situ, putuslah safarnya serta-merta. Kita pergi satu tempat. Kita pergi ke Penang. Kita pergi ke Kedah. Kita pergi ke Johor. Sampai di sana, kita niat nak duduk di situ. Tapi tak tahu berapa hari. Tak kata 2 hari pun tidak, 4 hari pun tidak, 1 hari pun tak tahu. Nak duduk di sini ya, tapi tak tahu. Cuma niat nak duduk di sini. Tapi berapa hari? Tak tahu. Maka tamat musafir kita. Bila tamat, tak bolehlah jamak qasar. Tak boleh jamak qasar. Faham? Sebab kita tak tahu nak duduk berapa hari. Dulu-dulu macam ni. Orang naik kapal laut. Dia nak pergi ke Mekah, naik kapal laut di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Jadi dia naik kereta api. Contoh kalau Kelantan naik kereta api, bubu-bubu sampai ke Penang. Tetapi dia tak tahu bila kapal tu nak sampai. Dia tunggu kan. Tak besok ke. Jadi bila dia sampai saja ke Penang, dia dah tak boleh jamak dan qasar di Penang. Sebab dia tak tahu berapa hari nak duduk. Dia nak duduk situ, tapi tak tahu berapa hari nak duduk. Maka sampai putus. Nak sembahyang tamat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada niat hendak pergi ke tempat lain dan berhenti di situ sementara kurang daripada 4 hari
lain daripada hari masuk dan hari keluar. Kerana ada urusan yang diharap boleh selesai 2-3 hari, tiadalah putus safarnya, boleh qasar dan jamak. Pada hak orang ini, sekiranya tidak selesai urusannya sehari demi sehari, maka diluluskan ia qasar dan jamak sehingga 18 hari. Kita pergi satu tempat, sampai ke satu tempat, kita nak duduk di satu tempat. Kita niat nak duduk di sana. Kita niat nak duduk di sana kurang daripada 4 hari. Kes pertama ni tak tahu berapa hari, nak duduk je, tak ada niat berapa hari, itu putus. Kita nak duduk di situ, jarak ataupun tempohnya kurang daripada 4 hari. Tak termasuk hari sampai dan hari balik. Campur hari sampai dan hari balik 6 hari lah semua. 1, 2, 3, 4. Hari sampai 5, hari balik 6. Tapi hari sampai dengan hari balik tak kira. Kalau kita sampai hari Ahad tak kira. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat balik. Itu 4 hari cukup. Kan? Kalau kita sampai di sana, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Khamis kita balik. Ini tak sampai 4 hari duduk sana, 3 hari. Itu maksud cara kira dia macam tu. Siapa yang niatnya duduk di sana 4 hari, tak termasuk hari sampai dan hari pulang, sampai hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat baru balik. Ahad sampai, Jumaat balik. Maka kalau dia niat macam tu nak duduk situ, dia sampai saja kat situ, dia dah tak boleh jamak dan qasar. Kita pergi ke Johor, sampai hari Ahad, nak baliknya, nak bertolak ke Johor, daripada Johor nak bertolak ke sini, balik ke sini, hari Jumaat. Maka kita duduk di sana 4 hari. Tak masuk hari sampai, hari pulang. Kita sampai saja ke Johor, sampai aja, kena sembahyang tamam. Boleh? Kena jelas tu. Kita dihantar kursus. Syarikat kita, pejabat kita, ofis kita, hantar kursus. Sampai di Johor, kita pun sampai sana. Kita pun tengoklah, sebelum kita pergi kursus ni, kita dah tengok dah jadual dia. Kursusnya bermula hari Isnin. Kita bertolak hari Ahad, di awal hari. Kan? Baliknya tamat kursus hari Jumaat. Jadi, hari Ahad tu tak kira, hari bertolak. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari dah duduk sana. Hari Jumaat baru kita balik. Maka tuan-tuan semua sampai saja ke kawasan hotel kita duduk tu nak kursus, tak boleh jamak qasar dah. Walaupun Rustia kata jamak qasar lah. Kan? Untuk mempercepatkan, memudahkan kerja kursus ni. Kursus kan direct kan. Tuan-tuan, Zohor sebenarnya jamak tu, Zohor dengan Asar. Tuan-tuan yang mazhab Syafi'i tak boleh. Yang buat jamak. Okey. Melainkan tuan-tuan nak tukar mazhab itu cerita lain lah. Ini belajar dulu mazhab Syafi'i. Boleh. Jadi mazhab Syafi'i jamaknya kerana musafir, dan jamak dan qasar kerana musafir. Ada jugalah sebab yang lain, tetapi qasar kerana musafir. Baik. Habis selesai masalah. Kalau kita macam saya pun dulu silap faham juga. Masa budak-budak dulu. Kita daripada Kelantan sampai ke universiti. Saya belajar di UAE dulu. Sampai ke universiti, hari pertama, dalam bilik universiti ni. Hari pertama, jamak qasar dalam bilik. Allah. Qasar lagi, jamak lagi, tuan-tuan semua. Hari kedua, jamak qasar. Hari ketiga, jamak qasar. Hari keempat baru sembahyang tamat. Sebab ada orang mengajar, kita sampai satu tempat, 3 hari boleh jamak qasar, kata dia. Rupanya silap faham. Dia salah faham baca kitab. Baca kitab tak faham betul-betul, tuan-tuan pening kepala. Sama juga kes bagi salam ni. Saya pernah jumpa orang. Saya tanya dia, kenapa cik bagi salam ni teruk sangat pusing ni? Assalamualaikum warahmatullahi gitu pusing. Dia kata, saya baca dalam kitab Munyatul Musalli. Bagi salam, pusing sunat
ke kiri dan ke kanan sehingga kelihatan pipi. Sehingga kelihatan pipi. Maksudnya sehingga dia nampak pipi orang belakang. Sehingga kelihatan pipi orang belakang. Sebenarnya masuk di situ orang belakang tengok pipi dia, bukan dia tengok pipi orang belakang. Betul tak? Kalau tengok pipi orang belakang memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pipi kau ni? Bukan gitu. Kita pusing, orang belakang nampak pipi kita. Itu maksudnya. Orang duduk belakang nampak pipi kita bila kita pusing. Gitu je. Bukan pipi gitu teruk je. Salah faham. Jadi sama kes ni. Kita pun Allah, Masya Allah, salah faham. Jadi, jamak 3 hari dalam bilik. Satu hari orang Thailand. Orang Thailand. Dia dah belajar di Fatani lah, orang budak-budak Thailand ni, di UAE. Dia tanya, pasal apa jamak qasar? Saya pun, kita pun cerita lah. Dia kata salah macam tu. Dia pun, pasal dia dah mengaji ke pondok. Sejak itulah saya mula faham jamak dan qasar. Rupanya bukan macam tu. Salah. Dia punya pembuka anak kuncinya kes tu. Lepas tu saya belajar lagi lah. Daripada punya buka kunci tu situ, orang bersilah faham. Jadi banyak kawan-kawan kita gitu. Mari 3 hari pertama, jamak qasar dalam bilik. Untung dia. Orang turun sembahyang Jumaat kat bawah, kat surau, dia tak turun. Untuk jamak qasar dalam bilik. Mana boleh sebab kita dah sampai ke universiti, memang dah tahu nak duduk 1 semester. Paling-paling korang pun setengah semester, mid-sem nak balik. Kan? Mana dia boleh dah? 1 mid-sem paling kurang 3-4 minggu. Memang nak balik dah lepas tu. Lepas nak duduk selama tu di situ. Lebih pada 4 hari. Sampai saja putus safar. Dah tak boleh. Itu kaedah dia. Okey? Kalau kita sampai ke satu tempat pula, kita ada kerja. Kita dah rasa besok siap kerja kita. Kan? Boleh jamak qasar pasal besok nak siap. Besok tak siap juga. Duk rasa besok lagi siap. Tak siap juga. Duk rasa besok lagi siap. Tak siap juga. Maka kalau benda macam tu berlarutan, dia boleh jamak dan qasar di tempat itu selama 18 hari. Tapi kesnya macam tu. Ini kerana Nabi SAW ketika Fatu Mekah, sampai di Mekah, Nabi jamak dan qasar 18 hari. Ulama mazhab Syafi'i kata 18 hari itu maksudnya kerana Nabi duk ingat besok selesai masa kerja urusan dia. Esok tak selesai lagi. Esok selesai kot? Tak selesai lagi. Maka berlarutan sampai 18 hari. Kalau macam tu boleh. Dalam kitab Jawi lama, kitab-kitab lama, dia buat misal, orang naik kapal laut pakai angin dulu-dulu. Sampai tengah laut, berhenti, kapal tu tak bergerak. Macam mana tak tahulah, wallahu alam. Kita tak pernah naik kapal angin kan. Berhenti tak bergerak. Bila dia berhenti tak bergerak, maknanya dia berhenti di situ, di satu tempat tu. Jadi, semua yang dalam kapal tu duk harap, besok kot ada angin. Tak ada juga. Besok kot ada angin. Tak ada juga. Besok kot ada angin. Tak ada juga. Maka kalau ada harapan untuk mengharap-harap gitu, maka boleh jamak dan qasar 18 hari. 18 hari tu kesnya macam tu je. Kalau hal lain pada tu tak boleh. 18 hari. Mazhab Syafi'i lah, mazhab lain pula cerita dia. Okey. 18 hari tu kalau kita duk harap setiap hari, harap setiap hari besok selesai kerja, besok selesai kerja. Tapi tak selesai. Tapi kalau tahu dah sampai ke tempat, tahu dah siap berapa hari kerja kita. Kan? Ini kerja ni tak akan selesai dalam tempoh ni. Jabat hantar khusus tempoh ni, dah tahu dah. Tak boleh 18 hari. Saya nak jamak, saya duduk sini tak sampai 18 hari. 7 hari je. Saya nak jamak, mana boleh.
Boleh? Yang ketiga, jika hendak berhenti 4 hari. Jika hendak berhenti 4 hari. Dengan tiada urusan, putuslah safarnya, yakni tidak boleh qasar dan jamak, sebaik-baik tiba kawasan tempat itu. Bukannya sampai 3 hari pertama boleh dah. Sampai saja kita nak duduk di situ 4 hari, tak masuk hari sampai dan hari balik. Kalau kira bersama dengan hari sampai hari balik, 6 hari, maka tuan-tuan semua tak boleh jamak dan qasar sampai je di situ. Okey? Boleh? Kita faham tu. Kita balik kampung, kita nak beraya. Rumah kita di sini dah, balik kampung nak beraya. Nak balik berapa hari? Dah tahu dah niat kita nak duduk berapa hari. Kita nak duduk seminggu, 7 hari. Kan? Campur hari balik, hari bertolak, mana duduk di kampung, 5 hari. Hari sampai balik, tolak 1. Hari balik sini, tolak 1. 5 hari duduk di kampung. Parking kereta kat rumah mak kita, tak boleh dah jamak qasar. Jangan jamak qasar di rumah mak kita. Sebab kita dah tahu nak duduk berapa hari. Tu kena faham tu isu tu. Selesai, habislah. Itu secara ringkas. Okey? Kalau ada tak faham, nanti boleh tanya. Kena faham betul-betul. Sila hari bulan, tuan-tuan semua, kita buat jadi berdosa. Sebab apa berdosa? Kalau tak cukup syarat, boleh menjadi berdosa. Semayang asalnya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Ta'ala suruh semayang dalam waktu tertentu. Kita nak masuk asar dalam zuhur, zuhur dalam asar. Ini kena ada sebab yang betul-betul kita yakin. Asalnya semayang mesti dalam waktu. Nak keluarkan daripada waktu dia, apa sebabnya? Boleh tak kita keluarkan? Kalau kita keluar dalam keadaan tak ada sebab yang membolehkan, dapat dosa kering. Apa makna dosa kering? Dosa tanpa sedar. Dosa basah, dosa yang disedari. Gitu dalam kamu tulis ya. Saya pun baru tahu. Sebab 2-3 hari lepas ada satu masjid jemput saya. Dia bagi tajuk. Ceramah hujung bulan ni. Tajuknya dosa kering, dosa basah. Ui, payah tajuk tu. Apa? Kita pula kena tanya je apa maksud dosa kering, dosa basah ni? Dia pun buat bagi petikan screenshot dalam kamus. Dosa kering ni dosa yang tak disedari. Dosa basah, dosa yang disedari. Okey, itu. Bagi membolehkan seseorang mengerjakan sembahyang qasar itu, hendaklah ada 8 syarat. Kalau nak sembahyang qasar, kena cukup 8 syarat. Pertama, bahawa safarnya tidak bertujuan kerana membuat maksiat. Kita keluar daripada rumah kita, apa tujuan kita? Jangan tujuan untuk buat maksiat. Seperti hendak mencuri. Start kereta daripada rumah nak pergi ke Johor. Apa niat dalam hati? Nak pergi merompok bank di Johor. Tak boleh qasar, tak boleh jamak. Berhenti sampai ke RNR Seremban, nak semayang, kena semayang tamam. Zuhur dalam waktunya, asar dalam waktunya. 4-4. Mungkin tuan-tuan tanya, semayang juga ke perompok? Ada perompok alim ni. Perompok alim. Kan? Merompok, semayang. Ada orang gitu. Kat kampung-kampung ada. Itik orang curi juga, semayang pergi juga. Jadi, dia ada 2 bab yang berbeza. Jadi, kalau dia nak semayang, kena semayang secara tamam. Tak boleh semayang, jamak dan qasar. Atau hendak berfoya-foya dengan perempuan yang tiada halal. Dia beli tiket kereta ke, tiket bas ke, tiket kapal terbang ke, nak pergi ke Thailand, nak pergi berfoya-foya ke Thailand. Dalam perjalanan tu berhenti. Kan, berhenti kat padang besar, semayang jamak qasar dulu sebelum masuk sepadan. Jamak qasar dia. Sampai sana, nak pergi ke seberang sana, nak pergi berfoya-foya. Faham kan, foya-foya? Pergi cari perempuan ke, nak pergi disko ke, kelab malam ke, wallahualam. Tak boleh jamak dan qasar. Termasuk dalam kategori ini, orang yang melarikan diri daripada bayar hutang. Ini ya, kita ada hutang.
Kita ada duit nak bayar, kita lari daripada pemberi hutang tadi. Tak boleh jamak qasar juga. Isteri yang keluar rumah tanpa izin, nusyus. Dia melarikan diri daripada suaminya tanpa sebab yang munasabah. Kenapa dia lari? Wallahu a'lam. Mungkin bergaduh bab masakan kot. Suami dia suruh masak tom yam, dia masak singgang. Suami dia minat tom yam, dia minat singgang. Jadi suami pun tegur lah sikit. Awak dah tua-tua pun tak kerti masak tom yam lagi. Dia merajuk, buku-buku baju, masuk dalam beg, start kereta balik kampung. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Suami tak benar tak? Boleh tak? Muslimah macam mana? Agak-agak. Boleh ke tak? Tak boleh. Haram hukumnya. Melarikan diri daripada suami tanpa ada sebab yang munasabah. Dia panggil nusyus. Nasyizah. Perempuan yang nusyus. Kalau ada sebab munasabah, tak apalah. Suami pukul, sepak terajang. Suami baru cakap macam tu, awak pun tak kerti masak kan. Dia kecil hati. Kecil hati tak boleh lari. Tak boleh melarikan diri daripada suami. Kalau sepak, ialah sepak tu kena lari ke tidak mati kita. Itu bab lain. Tak. Ada juga suami yang kaki sepak. Di luar rumah baik dia. Kawan-kawan gelak. Kawan saya tuan-tuan semua, dia kerja di mahkamah syariah lah. Jadi dia cerita begitu. Banyak suami-suami yang jenis di luar ni gelak mai balik ke rumah jadi singa. Jadi dua personality. Macam tu. Jadi rumah kaki pukul dan sebagainya. Baik. Banyak lagi lah. Yang tak boleh jamak. Kalau safar maksiat tu tak boleh. Tapi kalau dia keluar rumah, dia nak balik ke rumah, nak balik ke kampung, rumah dia di kampung, nak balik tengok mak ayah dia. Okey. Tak ada masalah. Sebab itu bukan maksiat. Walaupun di tengah jalan, dia buat maksiat. Dia nak balik ke kampung, nak tengok mak ayah dia. Tujuan dia musafir tu nak tengok ayah dia. Nak tengok mak dia. Bukan maksiat. Tapi tengah jalan, dia buat maksiat. Tengah jalan ni, dia mengumpat. Mengumpat kan maksiat. Dalam kereta tu mengumpat. Pompek. Sampai ke kampung. Mengumpat je. Tak apa. Bukan tak apa mengumpat. Boleh jamak qasar. Yang tu tak apa mengumpat. Tak. Mengumpat haram juga. Tak apa maksudnya boleh jamak qasar. Sebab tujuan dia musafir tu, tujuannya yang harus, yang sah pada syarak. Jadi yang tak bolehnya, musafir, tujuan musafir haram. Kalau tujuan musafir wajib, nak pergi buat haji, boleh. Kalau tujuan musafir tu sunat, nak balik tengok mak ayah, sunat, boleh. Kalau tujuan musafir tu tujuan yang harus, boleh. Kan? Pergi ke Negeri Sembilan. Siapa harus? Nak makan. Nak makan itik salai. Boleh, harus. Makan ni benda harus. Boleh. Boleh jamak qasar. Ataupun benda makruh. Kan? Kita nak pergi meniaga. Meniaga ni ada perniagaan yang harus. Kata ulama, perniagaan yang makruh. Contohnya, niaga kain kafan. Kita bawa kain kafan, pergi ke satu tempat, jarak 2 marhalah. Nak meniaga kain kafan. Perniagaan kain kafan ni perniagaan yang makruh. Dari segi perniagaan tu. Bukannya bukannya haram. Kenapa? Kerana apa? Dia makruh. Kerana orang meniaga kain kafan, dia hari-hari fikirnya tu supaya orang mati. Itu dah tuan-tuan. Orang meniaga kain kafan, tak ada orang mati pula hari ni. Aduh, tak laku kain ni. Berela-rela kata dia. Sebab orang hidup mana ada orang pakai kain kafan? Orang mati je pakai. Jadi kerana itu ulama kata dia makruh. Itu je. Jadi dia nak meniagakan kafan kan? Makruh. Boleh jamak qasar. Yang tak boleh satu je. Tujuan yang haram. Tujuan haram. Yang kedua, syarat yang kedua, perjalanan itu jauh 2 marhalah atau lebih bagaimana telah dinyatakan di awal fasal dulu. Jadi 2 marhalah ni, kalau sekarang ni
Mufti Johor, Jabatan Mufti Johor 81. Perak 81. Kan? Kedah lain sikit saya ingat. Tak ingat berapa itu Datuk Syekh Fadil kata berapa itu. Ada beza-beza lah. Beza sikit. Tapi dalam sekitar tu kalau dalam kitab Tanwirul Qulub 80 kilo. Ada juga ulama yang kata 89. Itu perbezaan lah. Ambil 81 pun tak apa. Mudah. Dekat sikit. Tapi kalau Mufti Johor dengan Perak 81. Dia orang wartakan. Baik, habis itu. Ketiga, sembahyang yang diqasar itu jenis sembahyang yang 4 rakaat dikerjakan tunai. Dari itu tidak dibenarkan qasar, sembahyang qadha yang ditinggalkan masa dalam tempat kediaman. Malahan wajib diqadha dengan tamam. Sempurna 4 rakaat. Kita ada tinggal sembahyang di sini. Kita musafir, kita pun qadha sembahyang zuhur kita tinggal semalam. Semalam tak sembahyang zuhur. Kita musafir, tinggal sembahyang zuhur tu kita qadha dalam musafir. Kita pun buat 2 juga. Tak boleh sebab itu sembahyang waktu kita tak musafir. Kena buat 4. Jadi yang boleh buat 2 tu sembahyang tunai yang dalam musafir tu. Tetapi sembahyang yang ditinggalkan dalam masa safar harus diqadha dengan qasar dalam masa safar. Tapi kalau sembahyang kita tertinggal masa safar, contohnya lah, minggu lepas kita dah pergi Johor, kita tak sembahyang jamak qasar zuhur dengan asar. Tak sembahyang. Hari itu iman kurang, iman turun, down. Sekarang ni kita musafir ke Kedah, berhenti ke RNR, tak apa. Kita dah sembahyang dah zuhur dengan asar. Sembahyang waktu tu. Lepas tu duduk wirid teringat, oh Allah, minggu lepas tak sembahyang zuhur dengan asar masa pergi ke Johor. Kita pun nak sembahyang, nak qadha sembahyang tu. Sembahyang yang kita tinggalkan dalam musafir tu. Kita nak qadha dalam musafir juga. Itu boleh buat 2-2. Walaupun musafir yang berbeza. Syaratnya, tinggal dalam musafir, qadha pun dalam musafir. Kalau tinggal dalam musafir, tapi qadha di rumah, kena 4. Tinggal di rumah, qadha dalam musafir, kena 4-4 juga. Yang boleh 2-nya, tinggal dalam musafir, qadha pun dalam musafir juga. Boleh insyaAllah. Iman macam tu lah, ada hari tinggi, naik. Ada hari dia turun. Ada. Hari rajin sembahyang, sembahyang. Hari malas sembahyang, malas. Tapi tak boleh tuan-tuan semua. Sembahyang ni rajin ke malas, kena buat. Kerana dia kefarduan. Malas macam mana pun kena sembahyang. Dan kita sembahyang tai rajinnya. Masa rajin sembahyang. Masa malas, tak sembahyang. Kalau jenis macam tu tuan-tuan semua, bahaya. Bahaya. Takut mati time tak sembahyang. Mati su'ul khatimah lah. Yang kedua dapat cop. Cop apa? Cop fasik. Orang tinggal sembahyang ni dosa besar. Dia dapat cop. Cop fasik. Keempat, mahu ada niat mengerjakannya dengan qasar dalam takbiratul ihram. Seperti katanya, usalli fardhu zuhri maqsurah. Saja aku sembahyang zuhur dipendekkan. Allahu Akbar. Atau usalli fardhu zuhri raka'atani qasran. Saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Jadi niat ni nak kena ingat niat qasar mesti ada dalam takbir. Allahu Akbar, itu takbir. Niat qasar mesti ada dalam takbir. Kalau lepas pada takbir baru kita niat qasar tak boleh. Mesti sembahyang tu jadi 4 lah. Kita katalah Allahu Akbar, baru teringat tak niat qasar. Tak boleh dah, sembahyang tu kena buat 4. Niat nak qasar tu mesti ada dalam takbir. Niat tu macam mana? Sama ada kita kata sahaja aku sembahyang fardhu zuhur qasar, boleh juga. Ataupun sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat tu qasar lah. Ataupun kita dua-dua sekali. Orang Melayu kan suka macam tu. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur
2 rakaat qasar. Oh, dia gabung. 2 rakaat tu qasar lah. Qasar tu 2 rakaat lah. Tapi dia nak gabung. Kita suka cakap begitu, malam Lailatul Qadar. Lailatul tu dah malam lah. Pintu gate. Gate memang pintu. Kan? Kasut boot. Boot bukan kasut kan? Kasut dah. Tapi kasut boot. Gitu. Sampo envelope. Pula lah. Jadi gabung. Itu macam hasad dengki. Hasad tu kod Arab. Dengki tu kod Melayu. Tapi orang Melayu cakap itu. Hasad dengki. Jarang jumpa dengki saja kan. Biasa hasad dengki. Hasad Arab. Dengki Melayu. Dia suka gabung. Tak apalah. Boleh. Sah. Itu kelebihan kita lah. Bangsa Melayu. Baik, habis itu. Kemudian yang kelima. Tidak boleh mengikut orang sembahyang tamam. Sekalipun sebahagian sahaja daripada sembahyangnya. Jika sekiranya ia mengikut orang itu, nescaya wajiblah ia menyudahkan sembahyangnya secara tamam, yakni 4 rakaat. Kita masuk, kita takbir, Allahu Akbar, kita ikut orang sembahyang tamam. Walaupun orang yang sembahyang tamam tu tengah tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir dah. Kita takbir, Allahu Akbar, turun, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat, at-tahiyat. Dia pun bagi salam. Kita bangkit, bangun, kena buat 4. Tak boleh. Walaupun di hujung dah. Hujung. Waktu ada walaupun sebahagian. Hujung sikit je. Kena buat tamam. Termasuk dalam kategori ni, kita ikut orang sembahyang sunat. Ini ingat Kita masuk masjid, tengok orang sembahyang ba'diyah zuhur. 2 rakaat. Kita kata nak sembahyang jemaah lah dengan dia. Dapat pahala 27. Tapi kita nak qasar. Kita nak pendekkan 2. Kita pun ikut dia. Allahu Akbar. Memang orang sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kebetulan dia sembahyang 2, kita pun 2. Dia bagi salam, kita bagi salam. Tak sah macam tu. Sebab sembahyang sunat ba'diyah itu tamam. Sempurna dia 2 rakaat. Sempurna dia 2 rakaat. Jadi tak boleh. Kita lepas dia bagi salam, kita nak kena buat apa? Kita kena bangun, cukupkan 4. Tak boleh dengan 2 saja. Ini ada juga berlaku. Dia masuk masjid, tengok nak jamak saya ni. Nak jamak qasar. Tengok, ada member semayang ba'diyah zuhur. Dia pun ikut. Allah. Imam member tu bagi salam, dia pun bagi salam. Lepas tu dia pun bangun semayang asar pula 2 rakaat. Tak boleh macam tu. Tak sah zuhurnya. Sebab apa? Sebab dia dah ikut orang yang tamam. Habis. Yang ke seterusnya, tinggal 2 minit lagi. Ini yang terakhir sekali. Bahawa orang yang musafir itu dengan ada qasad pergi tempat yang tertentu. Maka jika tidak tentu tempat yang hendak pergi, tidaklah harus ia sembahyang qasar. Dalam bahasa Arab dia panggil haim. Haim ni tak tahu mana nak pergi. Pusing satu dunia, tak tahu mana nak pergi. Orang macam ni dia tak boleh qasar. Tak boleh jamak dan tak boleh qasar. Dia bolehnya bila dah lepas 2 marhalah. Lepas 80 kilo baru boleh. Sebab dah tentu perjalanan dia lebih 2 marhalah. Sebab dia tak ada destinasi. Macam mana kita nak tahu dia ni nak berjalan 2 marhalah atau tidak? Tapi kalau kita tahu nak pergi 2 marhalah, katalah ni kawasan Qaryah Masjid Hidayah Melawati. Kita nak pergi ke mana? Johor. Tahu dah di sini ke Johor 2 marhalah lebih. Kita keluar daripada sempadan ni, keluar daripada sempadan Qaryah ni, boleh dah jamak qasar. Di sini boleh dah. Di sini ni. Ni sempadan ni. Keluar je sini, boleh jamak qasar dah. Bukan nak kena tunggu sampai 80 baru boleh. Tapi orang yang tak ada destinasi, dia berjalan, tak tahu nak pergi ke mana. Berjalan je, bawa kereta, tak tahu ke mana. Dia boleh jamak dan qasar apabila dah lepas 81 kilo tadi. Sebab dah tentu dia lebih 2 marhalah dah. Itu baru boleh. Ini kita yang tahu ada destinasi, boleh jamak dan qasar terus. Walaupun tak sampai lagi 2 destinasi. Keluar je sempadan boleh. Itu maksudnya. Okey, insyaAllah azan. Kemudian lepas ni kita baca doa lah, tutup kuliah kita.
Saya ambil masa sikit tuan-tuan semua. Ada soalan. Jadi ada jemaah yang bertanya. Soalan yang pertama, ada dua soalan. Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya kita, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya kita tersekat dalam banjir selama beberapa hari, sedangkan kita cuma bercadang duduk di situ selama 3 hari. Kemudian ikut ramalan cuaca, banjir akan berterusan beberapa hari lagi. Jadi kita berniat untuk tinggal sehingga selesai banjir. Jadi boleh ke jamak qasar sehingga 18 hari? Jawapannya tak boleh. Sebab ramalan cuaca tu dah bagi tahu bila akan hilang banjir tu. Kita mula-mula cadang nak duduk 3 hari. Jadi kita pun jamak qasar. Jamak qasar. Tiba-tiba banjir. Ramalan kaji cuaca pun bagi tahu banjir ni akan berlarutan selama 3 hari. Jadi 3 hari campur dengan 3 hari dah kita semayang tu, campur dengan 3 hari lagi, maksudnya 6 hari. Bermakna kita nak duduk di situ, kita tahu dah nak duduk 6 hari. Bermula daripada kita niat nak duduk di situ 6 hari tu, hak sebelum tu kita jamak, okeylah sah dah. Jamak qasar. Bermula daripada kita tahu bilakah banjir itu akan tamat, dan kita akan balik selepas banjir itu, maka daripada tarikh itu kita kena semayang tamat. Sebab kita dah tahu dah. Yang 18 hari ni kita tak tahu. Barangkali, ni ramalan cuaca dia dah ada jelas dah. Banjir ni akan hilang sekian-sekian. Saya kata, kita pun kata, lepas habis sekian, tarikh ni baru kita balik. Jadi kita dah tahu dah berapa hari nak duduk. Yang 18 hari ni kita tak tahu. Kan? Macam budak-budak Mesir. Dia tunggu, kan Mesir kan payah sikit tuan-tuan. Bukrah dia kata, mari besok. Kita pun pergi. Pergi lagi tunggu. Bukrah besok pula. Bukrah besok. Dia punya nak cop tu. Sampai-sampai aja dia buat tidur. Jadi bukrah dia tutup, bukrah besok. Kita pun kita tunggu kat sana. Tak tahu bukrah bawa kepada bukrah tu sampai 18 hari. Tak apa. Sebab kita tak tahu bila nak boleh cop tu. Alhamdulillah Malaysia ni tak ada gitu kan. Besok. Negara Arab ada. Arab Saudi sudah tuan-tuan semua kan. Sampai ke immigration tu. Dia buat my game. Kita beratur panjang nak tunggu cop. Itu hal dia lah kan. Kemudian tuan-tuan semua, soalan yang kedua. Jika orang pergi bercuti dalam keadaan dia masih belum membayar hutang orang, dalam keadaan dia ada duit untuk bercuti, bolehkah dia jamak qasar dalam keadaan dia ada niat nak bayar hutang tersebut di waktu yang lain? Kena tengok jenis hutang macam mana. Hutang tu dah sampai tempoh ke? Dalam mazhab Syafi'i, bila kita berhutang, ada jenis hutang yang kita kena lunaskan. Dah sampai tempoh untuk lunaskan. Ada hutang yang jenis muajjal, tangguh, belum sampai tempoh dia lagi. Yang dah sampai tempoh, ya kena lunaskan hutang itu. Jadi kalau kita pergi musafir tanpa kebenaran orang yang bagi hutang itu, dalam fiqh mazhab Syafi'i tak boleh jamak. Sebab apa? Sebab sepatutnya duit yang kita gunakan untuk bermusafir itu, kita kena lunaskan hutang. Sebab hutang ni diutamakan. Bahkan kalau nak pergi haji pun tuan-tuan semua, kalau ada duit nak pergi haji, tapi duit itu tadi juga kita ada hutang. Hutang tu dah sampai tempoh matang untuk dilunaskan. Kita kena minta izin dengan dia. Saya nak pergi haji boleh tak? Tak boleh, awak dah sampai tempoh bayar hutang. Bayar dulu hutang saya. Bila dia bayar hutang tu, duit untuk pergi haji dah tak ada. Maka dia tak wajib pergi haji. Syarat nanti sampailah bab haji. Istita'ah tu. Ada 8 semua syarat. Istita'ah bin nafsi. Kemampuan pergi haji dengan sendiri. Jadi kena tengok hutang yang jenis macam mana. Kan, kalau hutang dengan bank tu tak ada masalah lah pasal hutang tangguh. Hutang yang dah sampai tempoh, hutang dengan saya contoh kan.
Saya hutangkan ke awak duit ni RM100 selama setahun. Lepas setahun awak kena bayar. Hari setahun tu, tarikhnya yang dah masa tu, dia ada duit. Dia tak bayar, dia pergi melancong. Itu yang mazhab Syafi'i kata tak boleh jamak qasar tu. Sebab musafir maksiat. Tetapi, Imam Abu Hanifah kata boleh. Boleh. Jadi kalau nak jamak dan qasar juga dalam keadaan situasi macam tu, kena taklid kepada Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan ramai ulama yang kata hari ini kena taklid kepada Abu Hanifah. Sebab kebanyakan safar kita ni banyak safar maksiat dalam fiqh mazhab Syafi'i. Contohlah contoh. Kita nak musafir ke satu tempat yang risiko tinggi, naik kapal ke apa, naik kapal terbang, dia ada risiko tinggi. Boleh mati. Kita tak cakap kat mak ayah kita. Kita dah tua ni kan, tak cakap mak ayah kita. Tak cakap apa, dah berusia dah. Kalau kecil-kecil tu cakap lah. Kita pun ada anak juga. Kita tak cakap kat mak ayah. Safar ni safar yang khatir, dia panggil, bahaya. Risiko tinggi. Itu dikira musafir maksiat. Dalam fiqh mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab bila berbahaya, kena minta izin mak ayah. Nak masuk perang, nak masuk jihad, kena minta izin mak ayah. Jadi sebab itu ulama kata, untuk senang, kita boleh taklid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia kata, safar maksiat pun boleh jamak dan qasar. Jadi taklid Abu Hanifah lah. Kalau nak jamak qasar ke tidak, tak boleh ya. Siapa yang ada hutang tu, dah sampai tempoh. Kan? Tapi sebenarnya memanglah, kalau kita ada hutang, kita kena lunaskan hutang dulu. Orang yang bagi hutang tu, bila nak bayar hutang aku ni? Bila lah nak bayar hutang aku? Member pula hak berhutang tu melancong. Boh pula gambar dalam Facebook. Dia tengok, Allah melancong, hutang aku tak bayar. Sakit di sini ya. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu Islam buat macam tu. Kena lunaskan dulu. Jadi hutang kategori yang dah sampai tempoh dia lah. Tak boleh. Tak boleh tanpa keizinan pemberi hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna ma yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.